Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini saya akan kongsi bab 1.1.3 reka bentuk mekatronik menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, terdapat pelbagai contoh produk mekatronik sedia ada yang sering kita gunakan, dan untuk hari ini saya akan kongsikan dua sahaja. Okey, contoh yang ada, kita ada kereta mainan kawalan jauh, pintu gelangsa automatik, mesin basuh automatik, kipas seling automatik, drone dan juga robot penyedut hampagas. Okey. Dan hari ini saya akan kongsi untuk kereta mainan kawalan jauh dan juga pintu gelangsa automatik. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, kereta mainan kawalan jauh. Okey, ada sistem elektrik, ada sistem mechanical, sistem elektronik dan juga sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, macam yang sebelum ni 1.1.1, 1.1.2 kita dah pun tegaskan tentang 4 elemen mekatronik. Jadi kalau nak kata produk tu adalah produk mekatronik, maka dia mesti menggabungkan 4 perkara ni. Okey, 4 elemen ini. Jika kurang satu, maka dia bukan produk mekatronik. Okey. Okey, kita pergi kepada sistem elektrik pada kereta mainan kawalan jauh. Bateri membekalkan kuasa elektrik kepada litar di dalam kereta dan juga kepada alat kawalan jauh. Okey. Bateri merupakan sumber kuasa. Okey, sumber kuasa. Dan motor arus terus adalah sebahagian daripada alat elektrik. Okey. Untuk sistem mekanikal pula, okey, gear pada kereta kawalan jauh berfungsi untuk menghasilkan putaran pada roda untuk bergerak di mana ia berupaya mengurangkan atau menambahkan hal laju serta menambah daya kilas motor. Okey, di mana daripada motor arus terus tadi menghasilkan putaran itu dipindahkan melalui gear kepada roda kereta kawalan jauh. Itu sistem mekanikal. Dan untuk sistem elektronik pula, dia ada pemacu motor dan modul geganti, berfungsi menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Okey. Jadi fungsi dia adalah untuk menerima dan menukar isyarat. Okey, daripada mana? Daripada sistem daripada makro pengawal, iaitu untuk sistem kawalan dan pengaturcaraan, berfungsi untuk mengawal hal laju serta arah putaran. Okey, kita boleh kontrol dia punya kelajuan, dan juga kita boleh kontrol arah mana nak ubah kedudukan roda tadi, belok ke kiri, belok ke kanan, pergi ke depan, pergi ke belakang, pergi dengan kelajuan yang lebih tinggi. Okey, jadi itu sistem kawalan dan pengaturcaraan menggunakan mikro pengawal. Okey. Okey, produk yang kedua iaitu pintu gelangsar automatik. Ini yang banyak berada di pasar raya, di pejabat-pejabat yang besar. Okey, menggunakan pintu gelangsar automatik. Okey. Masih juga sama mempunyai keempat-empat elemen, maka dia layak dikira sebagai produk mekatronik. Okey. Fungsi elemen mekatronik bagi pintu gelangsar automatik yang pertama, sistem elektrik. Okey, sistem elektrik ada motor arus terus dan juga ada pengubah. Okey, berfungsi membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem pada pintu gelangsar automatik. Okey, dan juga motor arus terus adalah sama adalah alat elektrik. Okey. Sistem mekanikal pula, komponen mekanikal berfungsi untuk membuka dan menutup pintu dengan menggunakan takal dan tali sawat. Gear pada motor membantu memudahkan pergerakan. Okey. Motor tadi tu disambungkan dengan gear, dan gear itu dipindahkan kepada takal dan juga tali sawat untuk menarik ataupun menolak pintu untuk membuka dan juga menutup pintu gelangsar automatik. Okey.
sistem elektronik pula dia ada litar pemacu motor dan juga penderia gerakan. Okey, penderia gerakan berfungsi untuk mengesan sebarang pergerakan dan menghantar isyarat kepada sistem kawalan. Penderia gerakan ni motion sensor. Bila ada pergerakan, dia hantar isyarat kepada sistem kawalan, dan sistem kawalan hantar kepada motor, dan motor akan berpusing membuka pintu gelansa automatik. Okey, dan apabila tidak ada gerakan, maka pintu gelansa automatik akan tutup semula dengan sendirinya. Sebab itu kita panggil automatik. Dikesan melalui pergerakan. Jika ada pergerakan, pintu akan terbuka. Bila tiada pergerakan, pintu akan tertutup. Okey. Jadi berfungsi untuk memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor arus terus. Jadi yang itulah tadi macam saya cakap tadi. Okey, sistem kawalan ni dia menerima isyarat daripada penderia, kemudian menghantar isyarat kepada arus terus untuk melakukan kerja. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Assalamualaikum.